Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, merupakan pertemuan kita buat kali yang ke-6, siri yang ke-6. Kita membicarakan tentang ayat-ayat Allah, kita membicarakan tentang suratul Al-Kahfi. Moga-moga kita diberikan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan dada kita, Allah mempermudahkan urusan kita, Allah mengurniakan rahmat kepada kita, Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan kepada kita, dan semoga dengan usaha kita yang sedikit ini Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga kita semua sentiasa mendapat hidayatul taufiq dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan menyambung kepada perbahasan yang telah kita sebut pada minggu lepas, yang mana pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang ayat yang keempat. Ayat yang keempat pada minggu lepas, kita diberitahu oleh Allah di dalam suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memberikan amaran. Allah memberikan peringatan dengan azab, dengan ba'syan syadida, dengan azab yang dahsyat kepada sesiapa yang telah mendakwa bahawasanya Allah itu mempunyai anak. Wa yunziral ladzina qalu takhazallahu walada. Pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat, kita telah pun mempelajari bahawasanya di antara manusia yang termasuk di dalam ancaman pada ayat yang keempat itu adalah di kalangan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab yang terdiri daripada orang Yahudi. Mereka juga mendakwa Uzair itu adalah anak Allah.
manakala ada di kalangan orang Nasrani mengatakan bahawasanya Al-Masih iaitu Isa alaihi salam sebagai anak Allah. Maklumat tersebut kita boleh dapati pada surah Taubah, surah nombor 9 ayat nombor 30. Pada pagi ini, insya-Allah kita akan memperincikan lagi ayat yang keempat, yang mana kita tinggal satu golongan lagi di kalangan manusia yang mereka ini mendakwa Allah itu juga mempunyai anak. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah di kalangan orang Arab musyrikin. Al-musyrikin adalah gelaran bagi penyembah berhala dan patung-patung. Mereka bukan ahlul kitab tetapi mereka musyrikin. Mereka ini pernah mendakwa bahawa Allah itu mempunyai anak perempuan. Siapakah anak perempuan Allah seperti yang didakwa? Kita rujuk dalam Suratul Nahli ayat nombor 57 seperti yang dipaparkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau kita tengok pada nota, kita akan jumpai Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah mengatakan wa yaj'aluna lillahil banati subhanah, dan mereka sentiasa menjadikan bagi Allah itu al-banat. Al-banat ni maksudnya anak-anak perempuan. Sebab itu perkataan binti. Binti tu anak perempuan lah. So al-banat adalah anak perempuan. Mereka di sini merujuk kepada orang Arab musyrikin. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tu dia ada anak perempuan. Allah Ta'ala menolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan sejauh-jauh dakwaan tersebut. Allah menggunakan perkataan tasbih, iaitu subhanah, maha suci dia. Maksudnya maha suci Allah daripada apa yang mereka telah sifatkan kepada Allah. Allah tu ada anak perempuan. Lepas tu Allah mengatakan walahum ma yashtahun. Sedangkan mereka tu pula memperuntukkan apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka di sini, orang Arab musyrikin ni kalau kita belajar sejarah, mereka sangat tidak suka anak perempuan. Kita tahu bahawa mereka ini sangat bersedih. Mereka kalau tahu isteri mereka dapat anak perempuan, mereka sangat tidak suka. Sampaikan ada yang nak membunuh anak perempuan. Tidak seperti anak lelaki. Jadi, mereka ini mengiktiraf anak lelaki. Tetapi mereka mengatakan Allah ada anak perempuan. Faham tak maksud ayat ni? Sedangkan mereka sendiri memperuntukkan apa yang mereka suka. Maksudnya, mereka ni kata Allah tu ada anak perempuan. Mereka tak nak nisbahkan mereka ada anak perempuan. Mereka kata anak perempuan tu ada pada Allah. Anak lelaki ada pada mereka. Di situ maklumat dia. Okey, kita lanjutkan lagi pada ayat berikutnya. Sebab ayat An-Nahli ni, Suratul Nahli ayat 57 ni, kita tak diberitahu tentang anak perempuan Allah tu siapa. Di kalangan siapa? Kalau orang Yahudi, mereka kata anak lelaki Allah tu Uzair. Kalau orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah anak lelaki Allah. Tetapi orang musyrikin, siapa anak perempuan Allah itu? Maka kita kena ambil ayat lain dalam surah As-Saffat ayat 149 sehingga ayat 152, kita akan menemui rupa-rupanya anak perempuan Allah itu orang Arab musyrikin, mereka menisbahkan malaikat. Malaikat itulah sebenarnya adalah anak perempuan Allah. Ayat ini Allah memberitahu kepada kita dalam surah As-Saffat, fastaftihim
Ali rabbikal banatu walahumul banun. Okey. Allah Ta'ala menempelak orang-orang Arab musyrikin dengan Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata, maka tanyakanlah kepada mereka tu. Tanya pada mereka, adakah patut bagi Tuhan engkau anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak lelaki? Inilah jawapan kepada ayat 57 yang kita baca sebentar tadi. Orang Arab musyrikin, mereka memperakui mereka ada anak lelaki, mereka suka anak lelaki, mereka tak suka anak perempuan. Tetapi mereka menuduh Allah tu ada anak perempuan. Maka Allah Ta'ala menempelak mereka dengan Allah Ta'ala memerintahkan Nabi, cuba kamu berhujah dengan mereka. Tanya kepada mereka. Lepas tu ayat 150, Allah mengatakan, Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun. Lepas tu Allah Ta'ala minta Nabi bertanya kepada mereka. Macam mana mereka boleh tahu malaikat tu perempuan? Mereka pernah tengok ke ketika Allah menciptakan malaikat tu, mereka tahu ke malaikat itu adalah perempuan? Orang Arab musyrikin menuduh dengan tuduhan yang sangat berat, Allah tu ada anak perempuan, iaitu malaikat. Di sini ada dua kesalahan lah. Pertama, menuduh Allah tu ada anak perempuan, ada anak perempuan. Yang kedua, mereka mengatakan malaikat itu perempuan. Lepas tu Allah mengatakan, ala innahum min ifkihim la yaqulun. Allah Ta'ala kata, ketahuilah bahawa sesungguhnya dengan sebab terpesongnya kebenaran, mereka mengatakan waladallahu wa innahum lakadzibun. Allah mempunyai anak, sesungguhnya mereka ini pendusta. Ini satu pendusta. Maka daripada ayat-ayat ini, maka kita dapatlah jawapan sebenar-benarnya di antara kumpulan manusia yang termasuk di dalam ayat 4 yang Allah memberi ancaman kepada mereka, wa yunzirul ladzi, pada ayat yang keempat yang kita baca, wa yunzirul ladzi naqalu takhadzallahu walada, tu adalah tiga kumpulan ini di antaranya. Maka mereka ini diancam dengan ba'san syadidam min ladunhu. Dan kita telah sebut pada minggu lepas bahawasanya perbuatan menisbahkan Allah itu mempunyai anak merupakan kekufuran yang paling besar, perbuatan syirik yang paling besar yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan dengan ayat yang kelima. Okey. Ayat yang kelima memperincikan, boleh kata memperincikan, ayat kelima ni adalah ayat yang membantah kepada ayat 4. Okey, maksudnya begini. Maksudnya ayat 5 yang kita nak baca sekarang ini, ayat ini, fungsi ayat 5 ni adalah untuk menolak dakwaan yang dilakukan pada ayat 4. Sebab itu kalau kita baca satu ayat, kita kena sentiasa menghubung kaitkan antara satu ayat kepada satu ayat. Maka ayat yang mempunyai perkaitan yang rapat, pertalian yang sangat dekat, mestilah ayat sebelum dan selepasnya. Itu memang tak boleh dinafikan. Sebab tu kalau siapa mendalami ilmu munasabah, ilmu hubungan di antara ayat dengan ayat contohnya, maka ayat dengan ayat yang paling dekat hubungannya, ayat sebelum dengan ayat selepas. Jadi ayat kelima ini mempunyai pertalian yang sangat dekat dengan ayat 4. Apakah pertalian dia? Maka ayat 5 ni menolak dakwaan pada ayat yang keempat. Itu cara kita nak faham ayat kepada sesuatu ayat. Ayat 5 ni,
Kalau kita baca daripada permulaannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Okey, saya letakkan ada titik-titik tu, maksudnya sampai pada ayat liabaihim, dia ada satu maklumat di situ. Maklumat kedua, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Itu maklumat kedua. Lepas tu saya pisahkan dia dengan titik-titik garisan yang putus-putus tu. Maklumat ketiga, yaquluna illa kadhiba. Itu adalah maklumat yang ketiga. Daripada tiga maklumat ini, kita mendapati ketiga-tiga maklumat tersebut sebenarnya adalah tiga cara penolakan dari Allah. Maklumat atas sekali tu. Tiga cara tu maksudnya Allah Ta'ala nak menolak dakwaan pada ayat yang keempat mengatakan Allah tu ada anak, maka Allah menolak dakwaan tersebut pada ayat yang kelima. Ada tiga cara penolakan. Okey. Penolakan yang pertama, bantahan Allah yang pertama, dia terletak pada ayat malahum bihi sampai liabaihim. Allah mengatakan mereka. Mereka tu yang ayat 4 tu. Tiada langsung mempunyai sebarang ilmin. Ilmin ni adalah ilmu. Tiada langsung dekat perkataan ma lahum bihi. Ma ni menafikan. Ma lahum bihi. Bihi ni menunjukkan macam nak mengukuhkan bahawa tak ada langsung. Tu tiada, maknanya langsung tak ada tu dekat bihi tu fungsinya untuk mengukuhkan mereka ni tiada ilmu. Maknanya tiada langsung mempunyai sebarang pengetahuan iaitu ilmu. Mereka tiada langsung sebarang pengetahuan tentang apa? Mengenainya. Nya tu apa? Tentang hakikat Allah tadi tu. Yang mereka kata Allah tu ada anak. Sebenarnya mereka tak kenal pun Allah Ta'ala tu sebenarnya. Mereka tak tahu pun maklumat yang sebenar-benarnya. Lepas tu Allah Ta'ala kata juga wala liabaihim. Macam tu juga bagi nenek moyang mereka. Maknanya orang Arab musyrikin ni, mereka tu saja-saja je buat dakwaan palsu, buat satu penipuan, pendustaan, tuduhan kepada Allah. Mereka tu tidak ada ilmu, bahkan atuk nenek moyang mereka pun sebenarnya tidak ada ilmu. Kenapa Allah sebut nenek moyang mereka? Sedangkan sekarang ayatnya berbicara kepada mereka. Nanti kita cari jawapan. Kenapa Allah menafikan maklumat tersebut? Okey. Kemudian kita pergi kepada maklumat yang kedua. Yang kedua ni Allah Ta'ala mengatakan kaburat kalimatan takhruju min afwaihim. Allah kata Allah Ta'ala nak menolak dakwaan tersebut. Allah kata alangkah besarnya, kaburat ni besarlah, alangkah besarnya kalimatan. Okey, kenapa tak saya bulatkan kalimah? Bukan, saya kenapa dibolkan, dihitamkan kalimah? Kalimah ni maknanya satu kalimah. Kalimatan maknanya satu perkataan, satu kalimah. Allah Ta'ala kata alangkah besarnya perkataan. Okey, perkataan maksudnya kalimah. Kalimah apa? Kalimah apa? Kalimah yang kata Allah tu ada anak. Okey, tuan-tuan catat di nota tu, ada apa dengan kalimah tu? Ada apa dengan kalimah tu? Kalimah yang mengatakan Allah tu ada anak. Kenapa Allah menyebut satu kalimah sedangkan panjang kan ayatnya? Allah mempunyai anak lelaki. Banyak perkataan dia kan. Tapi kenapa Allah gunakan satu kalimah? Kalimah. Nak menunjukkan bahawasanya kalau buat tuduhan ataupun kalau mereka menuduh Allah Ta'ala itu dengan tuduhan yang palsu, seperti mana mengatakan Allah ada anak tu, walaupun kau cakap satu kalimah saja, kalimah itu sudah berat.
Kalimah itu sudah layak untuk menerima azab yang besar. Kenapa disebut kalimah? Nak menunjukkan bahawa betapa beratnya kalau buat tuduhan palsu, menuduh Allah walaupun hanya dengan satu kalimah. Kenapa dilampirkan kalimah? Nak menunjuk betapa betapa beratnya dosa tersebut walaupun hanya dengan satu kalimah. Yang mana kalimah mereka ni pula bukan sekali, dua kali, tiga kali. Allah menggunakan perkataan takhruju. Takhruju ni maknanya kata kerja sekarang, present tense, yang menunjukkan kalimah tu sentiasa keluar. Maksudnya mereka selalu bercakap. Mereka selalu sebut benda tu. Dia bukan sekali, bukan dua kali, tak. Sentiasa. Kalimah tu sentiasa keluar. Takhruju. Yang sentiasa keluar. Keluar dari mana? Min afwaihim. Daripada mulut-mulut mereka lah. Mereka berkata tentu dari mulut. Tapi mereka mengatakan Allah tu ada anak, Allah tu ada anak. Perbuatan itu takhruju. Sentiasa mereka memperkatakan. Jadi Allah Ta'ala menolak dengan mengatakan kata-kata mereka tu adalah perbuatan yang besar impak dia. Kesan buruk dia sangat besar. Alangkah besarnya. Besar apa? Besarnya dosa. Maksudnya Allah nak menolak, maksudnya Allah tidak setuju mereka mengatakan begitu. Allah meletakkan hukuman bagi ucapan tersebut adalah satu perbuatan yang berdosa besar. Lepas tu yang ketiga Allah mengatakan iyaquluna illa kadhiba. Mereka tu hanya mengatakan perkara yang dusta. Maksudnya Allah menolak, Allah tak setuju dengan dakwaan mereka. Allah mengatakan sebenarnya mereka itu berdusta. Kalau yang pertama tadi Allah mengatakan mereka ni langsung tak ada ilmu. Mereka cakap tu hanya dakwaan semata-mata tanpa berdasarkan kepada fakta, tanpa ilmu. Lepas tu cara kedua Allah mengatakan yang mereka cakap tu mereka terjatuh kepada melakukan perbuatan yang sangat besar di sisi Allah. Dia punya azab dia, dosa dia. Lepas tu yang ketiga Allah mengatakan mereka ini sebenarnya memandai membuat satu telah melakukan pendustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat tak? 3 cara penolakan. Jadi kalau kita dah faham, cara kita baca ayat ni berbeza, cara kita faham ayat ni pun berbeza. Kenapa? Kerana kita nak menampakkan betapa beratnya mengatakan Allah itu ada anak. Telah kita sebut pada minggu lepas mengapa sebab dan musababnya. Okey. Ayat ni sebenarnya, ayat 5 ni, ayat 5 ni sebenarnya ada Allah menyatakan pada ayat-ayat yang lain. Maksudnya, maklumat yang ada pada ayat 5 ni sebenarnya bukanlah hanya ada dalam suratul Kahfi saja. Tetapi ayat nombor 5 ini dia juga disebutkan oleh Allah pada ayat-ayat yang lain. Jadi untuk mengukuhkan tentang maklumat yang ada pada ayat 5 ni, maka kita baca pada ayat-ayat yang lain. Okey, kita tengok suratul Al-An'am ayat nombor 100. Kenapa kita perlu merujuk kepada ayat-ayat dalam surah lain? Kerana itulah fungsinya ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Quran di antara satu sama lain sifatnya adalah tolong-menolong. Tolong-menolong tu maksudnya ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya saling mengukuhkan, saling memberikan jawapan. Sebab itu kalau siapa yang dia belajar tentang 30 juzuk Al-Quran, dia faham Al-Quran ni, sebenarnya Al-Quran ni daripada suratul Fatihah sampailah kepada surah Qul A'udzu Birabbin Nas, mereka itu ada kesatuan dia. Dia panggil wahdatul mawdu'iyah. Dia ada kesatuan. Dia bukan Fatihah tu tak ada kaitan dengan Baqarah. Oh, An-Nas tak ada kaitan. Tak. Sebenarnya daripada Fatihah sampailah suratul An-Nas, mereka ini saling mempunyai perkaitan dia. Jadi kalau kita rujuk dalam suratul Al-An'am ayat nombor 100. Allah mengatakan
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ. Dan mereka telah menjadikan Allah Ta'ala ini ada sekutu. Mereka berkata, mereka menjadikan jin ini sekutu bagi Allah. Padahal Allah yang ciptakan jin-jin itu. Ini cerita mereka mendakwa bahawa jin ini adalah pembantu Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tidak perlu ada makhluk yang bantu dia kerana dia adalah Allah. Dia adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb bagi sekalian alam. Lepas tu Allah bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala yang ciptakan jin tu pula. Kenapa jin pula perlu bantu Allah sedangkan jin itu diciptakan oleh Allah? Lepas tu Allah mengatakan perkara lain tentang mereka, wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin. Dan mereka telah menuduh, telah membuat pendustaan terhadap Allah dengan mengada-ngadakan sesuatu yang mengatakan bagi Allah tu anak lelaki dan bagi Allah itu adalah anak perempuan. Allah memberitahu apa yang mereka nisbahkan Allah anak lelaki, anak perempuan tu, Allah Ta'ala kata apa? Bighairi ilmin. Tanpa berdasarkan sebarang pengetahuan. Sama macam ayat 5 tadi pada perkara yang pertama kan. Min ma lahum bihi min ilmin, sama macam dalam ayat ini bighairi ilmin. Maka Allah Ta'ala menolak dakwaan tersebut. Allah mensucikan dirinya daripada kata-kata tersebut. Allah menggunakan perkataan tasbih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Okay, kita lihat pada ayat lain. Okey. Pada ayat lain kita nak tengok, kita nak ulas, kita nak cari jawapan. Kenapa Allah sebut nenek moyang mereka? Nenek moyang mereka ni juga sebenarnya tak ada ilmu. Kenapa? Kenapa Allah membabitkan nenek moyang mereka? Li'abaihim. Aba ni bukanlah abah. Merujukkan nenek moyang mereka lah yang terdahulu. Okay, kenapa? Kerana ada jawapan dalam suratul Maidah ayat 104. Ayat 104 suratul Maidah, Allah bagi tahu kenapa nak babitkan nenek moyang mereka pada ayat 5. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rusul. Apabila dikatakan kepada mereka, meh ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran, dan ikutlah apa yang disampaikan oleh Rasulnya. Mereka jawab apa? Mereka kata, qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka jawab mudah je. Kenapa mereka tak nak ikut Al-Quran? Kenapa mereka tak nak ikut kata-kata Rasul? Mudah je jawapan dia. Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati daripada nenek moyang kami. Inilah perangai orang-orang dulu. Nenek moyang kami dah buat macam tu, kami ikut je lah. Apa kami? Faham tak? Bukankah ucapan tu dilontarkan juga kadang-kadang pada orang zaman ini? Orang bagi tahu maklumat yang benar. Dia tahu maklumat itu betul. Kan? Tapi hujahnya, ni kan nenek moyang kita dah buat. Kau orang dulu buat macam ni? Samalah macam perangai orang-orang terdahulu yang Allah tegur. Mereka tak nak dengar cakap Rasul. Sebab Rasul tu cakap benda yang baru. Benda yang tak sama dengan mereka buat. Quran tu tak sama seperti apa yang mereka buat. Mereka kata apa? Cukuplah. Kami ikut apa yang nenek moyang kami lakukan. Apa yang nenek moyang kami kata, macam itulah kami kata. Lepas tu Allah mengatakan, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun? Adakah mereka nak ikut juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka tu tak tahu apa-apa, tak pula mendapat petunjuk? Maknanya yang mengatakan Allah tu ada anak juga sebenarnya adalah
tradisi nenek moyang mereka. Tapi kenapa mereka ikut? Jelah. Itu kata mengikut membuta tuli. Jadi, jangan ada di kalangan kita ikut perangai orang-orang Arab musyrikin terdahulu. Tidak semestinya kita tidak tahu, itu bermakna tidak betul. Sebab alasan orang sekarang senang je. Orang dulu-dulu dah buat, takkan mereka salah, takkan mereka tak betul. Jadi hati-hati Jadi hati-hati dalam kita mengamalkan sesuatu amalan. Okey. Kita tengok dalam surah Az-Zukhruf, Allah memberitahu kenapa Allah membabitkan nenek moyang mereka. Sama macam tadilah, tapi ini pertambahan lagi maklumat dia. Maka Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا. Allah Ta'ala kata, demikianlah kami tidak mengutus sebelum engkau, wahai Muhammad, kepada sesebuah negeri. Okay? Allah Ta'ala kata, maksudnya kalau Allah hantar pada mana negeri, Allah hantar seorang Rasul bagi peringatan, orang yang dekat negeri tu dia akan cakap apa? Dia kata apa? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka kata apa? Mereka kata sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami berpegang pada satu agama dan sesungguhnya kami hanya ikut jejak mereka. Dia kata, samalah macam tadi. Nenek kami buat macam ni, nenek kami agama dia macam ni, tradisi dia macam ni, kami ikutlah. Kami ikut je jejak mereka. Sebab itu fungsi di Allah utuskan Rasul nak membetulkan mana yang salah. Tapi jawapannya mereka mengikuti nenek moyang mereka. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut pada ayat 5 ini, Allah menisbahkan adanya nenek moyang mereka. Sebab apa? Sebab mereka mengikuti apa yang telah dipegang, apa yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka. Walaupun nenek moyang mereka ni pun sebenarnya tak ada ilmu. Walaupun nenek moyang mereka ni sebenarnya tidak mendapat petunjuk yang benar. Jadi perbuatan mengikuti secara membuta tuli ini merupakan perbuatan orang-orang Arab musyrikin. Yang salah lah, yang benar tak apa. Tapi yang salah. Okey, kita lanjutkan dengan surah Yunus ayat 69. Kenapa kita buat surah Yunus ayat 69 ni? Okey, sekarang kita nak masuk kepada tajuk apakah kesan buruk jika mengatakan Allah itu ada anak, yang mana mengatakan Allah ada anak tu maknanya membuat pendustaan. Yang ini kita nak kukuhkan lagi tentang betapa beratnya walaupun hanya ucap satu kalimah je tentang Allah, tentang perbuatan menipu, menuduh Allah walaupun satu kalimah, seperti mengatakan Allah ni ada anak merupakan satu perbuatan yang buruk, maka kita kukuhkan maklumat itu dengan surah Yunus ayat 69. Akibat kalau membuat pendustaan terhadap Allah. Okey, ayat ni juga hati-hati ya. Kadang-kadang kita ni suka mentafsirkan ayat Quran secara mengikut hawa nafsu. Itu pun juga membawa pendustaan kepada Allah, menipu. Allah kata maksud dia begini, kita pergi tafsirnya maksudnya begitu. Itu juga membawa pendustaan. Sebab tu hati-hati. Hati-hati dalam nak mengulas ayat-ayat Quran, hati-hati. Kena betul-betul maklumat itu adalah benar. Kena baca kitab tafsir. Tanya kepada sesiapa yang boleh ditanya. Jangan cepat-cepat kita dengar terus kita nak sampaikan. Bahaya sebab takut kita salah faham. Itu pun juga termasuk dalam perbuatan boleh berdusta di atas nama Allah. Maka di antara pendustaan yang paling besar menuduh Allah itu mempunyai anak.
Surah Yunus ayat nombor 69 Allah mengatakan qul innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadzib la yuflihun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan sesuatu yang dusta terhadap Allah, mereka ini tidak akan berjaya. La yuflihun. Mereka tidak akan berjaya sama sekali di dunia dan juga di hari akhirat. Okay, kita ambil satu lagi ayat dalam surah An-Nahl ayat 116. Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba wa hadha halalun wa hadha haramun. Dan janganlah kamu berdusta mengikut apa yang dinyatakan oleh lidah kamu dengan berkata ini halal, ini haram, untuk mengada-adakan pendustaan terhadap Allah. Ini pun hati-hati. Kadang-kadang ada orang cepat-cepat nak mengatakan ni haram, ni halal. Sebab apa? Sebab bidang kuasa yang boleh menentukan ini adalah halal, ini adalah haram adalah Allah. Allah dia berhak untuk menentukan ini halal dan ini adalah ataupun itu haram. Tapi kalau ada orang mengatakan ini halal, ini haram, sedangkan Allah tak kata pun, maka ia telah membuat dusta terhadap Allah. Sebab yang layak, yang patut kata halal dan haram adalah Allah. Sesungguhnya kata Allah, innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadhiba la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berdusta terhadap Allah, dia tidak akan percaya. Okey. Jelas maksudnya, hati-hati ya. Kadang-kadang kita dapati kena hati-hati. Kalau nak cakap sesuatu tentang ayat Quran, nak komen sesuatu, nak ulas sesuatu, hati-hati. Hukum hakam Allah, hati-hati. Jangan cepat-cepat nak keluarkan hukum. Jangan. Kerana kita bimbang, Allah tidak kata, kita kata. Allah kata lain, kita maksudkan lain. Ya? Kita termasuk dalam ayat-ayat ini. Dan yang terakhir sekali, pada ayat surah Az-Zumar, ayat nombor 60. Yang tidak berjaya tadi, salah satu bentuknya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, yang mana muka mereka akan menjadi hitam legam. Allah mengatakan, وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ. Pada hari kiamat engkau akan melihat wajah orang yang berdusta terhadap Allah menjadi hitam legam. Alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin? Bukankah neraka Jahannam tempat tinggal bagi orang yang takbur? Allah membuat pengikraran. Allah membuat pengakuan neraka Jahannam adalah tempat bagi orang yang sombong. Jadi cukuplah ayat-ayat lain yang kita iringi dengan ayat dalam suratul Kahfi untuk memberitahu kepada kita, memberi ingat kepada kita semua, hati-hati dalam kita memperkatakan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Tambah-tambah lagi di dalam bab cerita tentang Allah, ayat-ayat Allah, hukum hakam Allah. Hati-hati. Okey, bukan sekadar kita nak ambil pengajaran tentang mereka mengatakan Allah tu ada anak. Saya tak kata macam tu, saya terselamat. Tapi kita terlupa bahawa perbuatan mengatakan Allah tu ada anak sebenarnya adalah perbuatan dusta. Jadi, apa saja yang termasuk dalam perbuatan berdusta terhadap Allah, maka ia termasuk jugalah di dalam peringatan dan amaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi daripada ulasan ni, saya yakin tuan-tuan dah tahu dah apa pengajaran yang boleh diambil. Apa tindakan yang boleh diambil. Okey, jelas. Ya, insya-Allah. Moga-moga dapat sesuatu maklumat bagi pada ayat yang ke-5. Okey, kita terus kepada ayat yang ke-6.
Suratul Kahfi. Nota tuan-tuan dan perempuan sampai ayat yang ke-6 kan? InsyaAllah. Nanti saya akan bagi nota tambahan. Okey, ayat ke-6 ni, okey, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila kita nak faham ayat yang sedang kita bincang, kita kena lihat ayat mana? Kita kena lihat ayat sebelumnya. Jadi, ayat yang ke-6 yang kita nak baca ni, dia mempunyai perkaitan, perhubungan dengan ayat sebelumnya. Yang ayat nombor 6 ini, perbicaraan. Ayat ni ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang Allah nak tujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Okey, Allah mengatakan fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Okey. Dia kalau kita buat terjemahan perkata, kita boleh belajar vocab bahasa Arab. Tapi kalau kita baca terjemahan ni dia tak terjemah ikut perkataan fala'allaka apa, bakhihun apa, nafsaka apa. Kalau tuan-tuan nak belajar vocab bahasa Arab, tuan-tuan kena belajar ikut perkata, baru akan nampak. Sebab kalau perkataan asafa ni sebenarnya perbuatan yang sedih sangat. Perbuatan yang tersangat sedih. Tapi asafa ni kalau ikut duduk kat hujung. Tapi dekat hujung ni lain. Kat hujung ni pasal keterangan Quran. Nampak kan beza. Jadi kalau nak belajar vocab, kena ambil Quran yang perkata. Yang dia terjemah perkata. Fala'allaka maksud dia apa? Bakhi'un nafsaka maksud dia apa? Ala atharihim maksudnya apa? Illam yu'minu maksudnya apa? Baru boleh belajar. Okay. Tapi tak apa. Sebab kita nak pergi kepada tafsiran ayat, maka kita kena baca terjemahan dulu. Terjemahan dia telah terjemah dari sudut makna lah. Maka barangkali engkau, fala'allaka ni. Maka barangkali engkau Muhammad. Bukanlah Allah Ta'ala ragu-ragu. Tapi Allah mengatakan, maka barangkali engkau Muhammad. Ka ni Nabi Muhammad. Okey. Bakhi'un nafsaka, akan membinasakan dirimu. Bakhi'un membinasakan dirimu. Sebab apa nak sampai nak membinasakan diri? Ala atharihim. Disebabkan atharihim ni maksudnya kesan-kesan. Kesan-kesan tu maksudnya apa? Perbuatan daripada orang-orang yang Nabi dakwah. Disebabkan kesan-kesan mereka, maksudnya perbuatan-perbuatan mereka. Maka Allah kata, barangkali engkau Muhammad akan membinasakan diri engkau disebabkan perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan apa? Kalau kita hubung kaitkan ayat 6 dengan ayat 5, dengan ayat sebelumnya, kita tahu perbuatan apa? Perbuatan mensyirikkan Allah dengan mengatakan Allah itu mempunyai anak dan termasuklah perkara-perkara yang lain. Nabi rasa sampai sedih sangat. Asafa ni Nabi rasa sedih sangat. Kesedihan Nabi tu Yalah. Okey, kesedihan Nabi ni boleh membawa kepada boleh membawa kepada nak membinasakan diri. Kenapa? Nanti kita akan ulas lagi supaya kita tak tersalah faham ayat nombor 6 ni. Nabi ni, ingat ya, tugas Nabi dakwah bukan tugas Nabi dakwah ni bawa mereka kepada apa? Bawa mereka kepada menyembah Allah yang satu. Tapi kalau mereka kata, kami ikut je nenek moyang kami, buat apa nak ikut kau? Lepas tu mengatakan Allah dia anak dia sekian-sekian, so apa perasaan sebagai seorang Rasul? Ini bukan bab jual barang orang tak nak beli. Ini masalahnya masalah iman, masalah akidah, masalah tauhid. Lepas tu macam-macam mereka buat kan, mereka katakan, maka Nabi sedih sangat ni. Asafah ni sedih sangat.
Yang kesedihan itu boleh memberi kesan kepada diri Nabi. Maka Allah Ta'ala mengatakan, kesan mereka apa? Illam yu'minu. Jika mereka itu tidak beriman lah. Kan? Tidak beriman. Tidak beriman kepada apa? Tidak beriman bihadzal hadithi. Kepada al-hadis ni adalah Quran. Okey. Saya minta tuan-tuan ambil perhatian kepada perkataan yu'minu. Kenapa saya merahkan perkataan yu'minu? Warna merah ni, nampak tak dekat atas tu kata kerja sekarang. Kata kerja sekarang present tense ni membawa makna sentiasa. Maknanya mereka yang Nabi dakwah ni sentiasa enggan untuk beriman. Beriman kepada apa? Hadis. Kepada hadis ni adalah Quran. Sifat Quran itu dia diucapkan. Hadza ini. Maknanya Quran tu dekat dengan diorang. Mereka selalu dengar. Tapi mereka apa? Lam yu'minu. Mereka sentiasa enggan beriman. Sedangkan kita belajar awal-awal suratul Kahfi, fungsi Quran ni untuk apa? Untuk memberikan peringatan, untuk memberi berita gembira, memberikan peringatan. Mereka enggan beriman dengan al-hadis, iaitu Al-Quran. Kenapa kita kata hadis tu keterangan? Okey, hadis ni adalah Quran lah. Dia adalah ucapan. Ni sifat lain bagi Quran, dia panggil al-hadis. Dia adalah keterangan ataupun ucapan. Okey. Kita baca, faham tak maksud ayat ni? Ayat ni Allah bagi tahu Nabi Muhammad ni sebenarnya dia sedih sangat. Sedih apa? Kerana mereka sentiasa enggan beriman kepada Al-Quran. Yang menyebabkan sedih tu boleh membawa kepada apa? Membinasakan diri. Diri Nabi SAW. So ayat ni juga sebenarnya ayat yang menenangkan Nabi. Pujuk Nabi tu supaya Nabi jangan kecewa. Jangan kecewa terhadap penolakan mereka enggan beriman kepada Quran tu. Kerana kekecewaan ni, kesedihan ni boleh membawa kepada kebinasaan diri. Okey. Ayat ni sebenarnya kalau kita nak kukuhkan lagi, kita kena tengok ayat-ayat lain yang ada topik yang sama. Jadi kalau kita tengok dalam surah dalam ayat nombor 8 dalam surah Fatir ayat 35, surah 35 kita jumpa maklumat yang ada berkaitan. Fala tazhab nafsuka alaihim hasaratin. Janganlah engkau membinasakan dirimu kerana bersedih. Panjang lagi ayat dia. Termasuk juga dalam surah Al-Ma'idah pada ayat nombor 68. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang kafir itu. Okey, kenapa Allah Ta'ala mengatakan sebegini? Okey, kita tengok huraian oleh Ibnu Katsir dulu. Ibnu Katsir kata apa? Ibnu Katsir ketika dia ulas ayat nombor berapa tadi? Ayat nombor 6 tadi, Ibnu Katsir kata Allah Ta'ala berfirman seraya sambil dalam firman Allah ayat nombor 6 tadi tu, dalam ayat tu sebenarnya dia ada nada menghiburkan Rasulnya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dihiburkan? Nabi sedih. Sedih kepada siapa? Kepada kaum musyrikin. Kenapa kaum musyrikin ni? Atas tindakan mereka meninggalkan iman. Tak nak terima iman. Iman tu sumbernya daripada Quran. Lepas tu jauhnya mereka daripada keimanan. Dalam erti kata lain, Ibnu Katsir kata, janganlah kamu kecewa terhadap mereka. Tetapi sampaikanlah risalah Allah kepada mereka. Maknanya Ibnu Katsir nak kata, tugas engkau Nabi Muhammad, sampaikan saja dakwah. Tugas kau sampaikan saja dakwah. Sesiapa yang dapat petunjuk tu untuk diri mereka sendiri. Sesiapa yang sesat, maka dia sendirilah yang sesatkan diri mereka sendiri. Dan janganlah engkau sampai kecewa tu membinasakan diri engkau kerana mereka tak nak terima dakwah engkau. Okey.
kenapa saya bawa ulasan Ibnu Katsir ni dalam masa yang sama sebenarnya, kalaulah, contoh ya, kalaulah kita tak terangkan, kalaulah saya tidak terangkan ayat 6 ni secara berulang kali, contoh kalau kita baca saja terjemahan, lepas tu kalau kita baca saja tafsir Ibnu Katsir, agak-agak sampai tak maksud dia? Boleh faham tak? Kalau baca ulasan Ibnu Katsir, ini adalah terjemahan. Ini terjemahan daripada ulasan ayat nombor 6. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita hanya baca terjemahan, yang ni kenapa saya nak ulas perkara ni? Kerana saya nak kaitkan tadi berdusta terhadap Allah. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang minat nak baca Quran, orang minat tadabbur, orang minat baca tafsir. Tetapi kadang-kadang dia faham ayat tu macam mana. Sebab tu kita bimbang, kita terjatuh dalam mendusta terhadap Allah. Maka ayat 6 ni kita nak kena faham apa sebenarnya ayat 6 yang Allah nak cakap ni. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan diri kita daripada kita salah faham ayat 6 ni, ataupun kita nak tulis dekat media sosial, nak sampaikan maklumat, hari ni saya baca ayat apa, marilah kita ambil pengajaran kan, takut kita tersalah, maka kena rujuk tafsir. Apa ayat ni maksudnya? Oleh itu, saya letakkan tafsir Ibnu Katsir dekat sini, nak menunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tak tersalah faham maksud ayat ni, ataupun kita nak dapat ayat ni maksudnya bagaimana, maka bacalah kitab tafsir. Jadi kalau baca tafsir Ibnu Katsir ni agak-agak boleh faham tak? InsyaAllah boleh faham kan? Cuma dekat sini mungkin tak faham kot nanti. Sesiapa yang mendapat petunjuk ni. Maksudnya, dekat sini maksudnya Ibnu Katsir nak bagi tahu, tugas kau Muhammad, sampaikan jelah dakwah. Mereka terima ke, mereka tak terima ke, bukan tugas engkau. Kalau mereka terima dakwah yang engkau sampaikan, wahai Muhammad, itulah mereka beruntung. Mereka tak rugi. Itulah keuntungan untuk diri mereka sendiri. Tapi kalau mereka menolak, merekalah yang rugi. Okey. Jadi, janganlah kecewa. Okey, jelas saya? Faham tentang ayat nombor apa? Ayat nombor 6 ni. Lepas tu, kalau kita baca dalam tafsiran ayat ni, dalam tafsir Al-Munir, kita akan jumpa lagi perincian dia. Rupa-rupanya perkataan fala'allaka, maka barangkali ni, sebenarnya ia perkataan la'allaka tadi merupakan perintah larangan, merupakan larangan. Barangkali itu maksudnya Allah Ta'ala melarang Nabi daripada membinasakan diri. Okey, kenapa? Kenapa Nabi sampai nak membinasakan diri? Kenapa Nabi kecewa? Nabi ada perasaan kecewa tu. Ada. Yalah, manusia, Nabi ada hati dan perasaan. Sedih. Nabi sedih. Nabi sedih. Tapi sedih Nabi ni tak sama macam kita sedih. Sedih Nabi ni, sedih dia tentang iman tadi kenapa? Allah Ta'ala ada terang dekat surah Taubah. Nak tahu kenapa Nabi boleh bersedih sampai macam tu sedih dia? Ada Allah terang dalam surah Taubah. Ayat 128. Ni dua ayat yang terakhir. Ayat terakhir dah ni. Dekat ayat 128, dua ayat terakhir surah Taubah, Allah ada terangkan. Nak tahu Nabi ni dengan umat dia macam mana, ada 4 perkara dekat sini. Allah mengatakan yang pertama, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Okey. Allah Ta'ala mengatakan, yang pertama dekat mana? Yang pertama dekat ni. Dekat azizun alaihi ma anitum. Maka dekat nota tu gariskan, tuliskan. Azizun alaihi ma anitum. Ini sifat Nabi yang pertama. Yang pertama. Yang kedua dekat mana? Harisun alaikum bil mu'minin. Yang kedua. Harisun alaikum bil mu'minin. Yang ketiga, sifat Nabi ketiga, raufun. Dan sifat Nabi keempat adalah rahimun. Yang keempat. Jadi kalau siapa yang faham ayat nombor 128 At-Taubah ni, dia akan tahu patutlah Nabi
Allah Ta'ala hiburkan dia. Allah Ta'ala kata dekat dia, jangan membinasakan diri dia. As-Saffat tadi sedih sangat. Rupa-rupanya Nabi ni memiliki sifat apa? Allah kata, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya telah datang kepada engkau seorang rasul daripada kaumnya sendiri. Beruntung orang Arab ni. Kerana Nabi itu daripada orang kampung dia sendiri. Orang yang boleh bertutur dalam bahasa Arab sendiri. Beruntung mereka. Beruntung lagi apa? Allah Ta'ala kata, Nabi ni azizun alaihi ma anitum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Nabi ni dia punya sayang dekat umat dia. Kalau umat dia susah, dia rasa lebih susah. Nabi ni dia tak suka umat dia susah. Kalau kita ada ku kisah lah, tak pihang lah. Kan? Kita tak peduli pun orang di kanan dan di kiri kita. Bukanlah semua ada manusia macam tu. Tapi Nabi tak. Nabi ni dia tak nak umat dia susah. Sebab dia tak nak umat dia susah, terasa berat olehnya penderitaanmu. Sebab itu tuan-tuan, sebab itu keistimewaan umat Nabi Muhammad ni, dia punya ibadat syariat dia banyak yang senang. Senang, banyak. Sebab tu ibadat syariat dalam umat Nabi Muhammad ni banyak senang. Kalau orang dulu tuan-tuan kalau dia kotor baju, kalau kita belajar Ahlul Kitab dulu, kan, mereka kena buang baju tu. Kena gunting baju tu buang. Kalau kita basuh je, jirus je, itu di antara contoh lah. Banyak lagi. Lepas tu yang kedua Allah kata, Nabi ni apa? Harisun alaikum bil mu'minin. Sangat inginkan. Inilah kaitan dia juga. Nabi sangat inginkan. Sangat ingin tu maksudnya apa? Nabi nak orang ni masuk Islam. Nabi nak orang ni masuk syurga. Nabi nak. Nabi teringin, Nabi nak. Tapi kalau dia pun tak nak, dia pun tolak. Nabi rasa, yalah, sedih sangat. Kan? Lepas tu Nabi kata, Nabi dengan orang Islam ni bagaimana? Ra'ufun, sangat belas kasihan. Rahimun, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Inilah jawapannya untuk mengukuhkan lagi ayat nombor 6 tadi. Kenapa sampai nak membinasakan diri? Ingat ya, hidayah ni besar dia punya fungsi dia. Tapi kalau mereka menolak hidayah, yang hidayah itu ada pada Quran, maka kalau tolak tu rugi sangat. Bukan rugi sikit-sikit, sampai rugi di hari akhirat. So Nabi rasa berat sangat. Terlalu berat. Menyebabkan Allah Ta'ala menghiburkan Nabi dalam masa Allah melarang Nabi, menghiburkan Nabi tentang apa yang dilakukan oleh umat-umat dia. Kan? Sebelum kita masuk pada ayat yang baru, kalau ikutkan macam dah habis kan? Dan nota tak ada kan? Okey, kita tengok. Sebelum saya terlupa, okey. Cuba lihat pada ayat 6 tu semula, perkataan al-hadis. Okey. Dekat dalam nota tu, kalau kita tengok dalam kotak kuning tu kan ucapan. Al-hadis ni sebenarnya dia merujuk kepada Quran. Tetapi kenapa Quran itu dia dikaitkan dengan al-hadis? Al-hadis ni sebenarnya maksudnya adalah ucapan. Maksudnya benda yang selalu diperkatakan. Hadis tu. Okey. Kenapa? Kenapa Allah nak kata Quran ini digunakan al-hadis? Kalau contoh, kalau kita kata perkataan Quran, dia boleh dikaitkan Quran ini dengan membaca. Quran, qara'a, membaca. Tapi kalau Allah kata dia ada al-hadis, ucapan, maknanya Allah nak bagi tahu kepada kita, Quran ni sifat dia adalah kita kena selalu ucap. Ucap tu maksudnya kita nak bersembang pasal ayat Quran, selalu diperkatakan, dia jadi ucapan, dia jadi bual bicara, dia jadi buah mulut orang. Itulah al-hadis. Lepas tu dipanggil, Allah Ta'ala menggunakan ucapan. Nak mengatakan bahawa Quran ni sebenarnya kita perlu cakap. Kita perlu diperkatakan. Okey, ayat Quran Allah kata macam ni, Allah kata macam ni tahu dalam Quran. Dia benda yang diucap-ucapkan, dibincang-bincangkan, disembang-sembangkan adalah Al-Quran.
Sebab tu dalam banyak perkara kalau kita nak sembang banyak, nak cakap banyak tentang isu apa? Pasal Quran. Pasal Quran. Sebab apa? Sebab Quran ini adalah al-hadis. Dia adalah yang diucapkan. Jadi kita kena pindahkan maklumat, pindahkan maklumat, pindahkan maklumat. Kerana Quran ini dia memang satu yang diucapkan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Itulah yang ada pada sifatnya Al-Quranul Karim. Baik. Habis untuk ayat yang ke-6, tapi saya nak pergi kepada ayat nombor 7 dan ayat nombor 8. Baik. Sebelum kita lanjutkan, di antara pengajaran ayat yang dapat, kan kita dapat belajar apa pada ayat nombor 5 dan ayat nombor 6 tu. Kita dapat belajar dekat situ banyak pengajaran dia. Pengajaran dia apa antaranya? Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Tindakan yang kita boleh ambil. Oh, ada yang tanya nota. Okey, nota saya dah letakkan link Google Drive dekat permulaan chat. Nanti kena tengok chat daripada mula ya. Jangan baca kat bawah. Kena tengok yang di mula-mula dekat atas tu. Saya telah letakkan nota Suratul Kahfi boleh didapati di link berikut. Saya menjawab kepada soalan yang bertanya tadi. Okey, tolong. Okey, dapatkan di sana. Cuma nota yang berikutnya cari dekat sana. InsyaAllah ada. Nanti insyaAllah akan ada. Saya akan masukkan nota yang terbaru. Sebab nota ni saya bagi yang lepas-lepas. Okey. Okey. Jadi pengajaran apa tindakan kita dapat ambil daripada ayat nombor 5 dan 6 sebelum kita pergi ayat berikutnya, apa yang dapat kita belajar? Boleh tak tuan-tuan seorang atau dua orang memberikan cadangan apa yang patut kita lakukan setelah kita faham ayat nombor 5 dan ayat nombor 6 tadi? Ada sesiapa yang boleh memberikan pandangan? Okey, tak apa. Saya sebutlah sikit sebanyak. Okey, di antara yang dapat kita belajar daripada ayat nombor 5, kita belajar pada ayat nombor 6, antara perkara yang besar adalah itulah, maksudnya kita perlu mempunyai ilmu khususnya mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam ini ilmu itu sangat penting. Okey, ilmu itu sangat penting khususnya dalam perkara agama. Berikutnya, kita semua tidak boleh memperkatakan sesuatu tentang Allah hanya berdasarkan sangkaan semata-mata, berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata. Jangan. Okey, yang berikutnya apa dapat kita belajar? Okey, memperkatakan sesuatu yang salah, yang dusta terhadap Allah merupakan dosa yang sangat besar. Dapat di situ. Kemudian apa lagi yang kita dapat belajar lagi? Okey, tugas pendakwah adalah menyampaikan sahaja. Okey, tugas kita hanya menyampaikan sahaja. Menolak, menerima ataupun menolak apa yang kita sampaikan itu bukan kerja kita. Kerja kita hanya menyampaikan sahaja. Okey. Dalam banyak-banyak kesedihan yang dialami oleh seseorang adalah kesedihan apabila perkara yang benar, kebenaran itu ditolak oleh orang lain. Kalau orang menolak cadangan kita, tak apa. Tapi kalau orang menolak perkara yang benar, datangnya dari Allah, datangnya dari Rasul, kesedihan tu, penolakan tu merupakan satu penolakan yang besar. Maksudnya dalam banyak-banyak sedih yang kita patut sedih, bukan kita bersedih orang tolak pendapat kita, cadangan kita, idea kita. Tetapi kita patut bersedih jika perkara yang benar dari Allah, perkara yang benar dari Al-Quran, daripada Nabi ini ditolak oleh manusia. Okey, maka kita janganlah bersedih panjang kalau idea kita ditolak kan. Cadangan aku langsung tak tolak.
kan bersedih kita ditolak. Tapi kalau kita menyampaikan dakwah, kalau kita bersedih, sedih itu sedih yang terpuji sebenarnya. Sedih yang terpuji tu maksudnya sedih, ialah kita sedih kenapalah orang tak nak, kenapa orang tak nak terima ayat Quran ni, kenapa orang tolak dakwah kita. Sedangkan kita cakap benda yang benar. Datangnya dari Allah dan Rasul, ya. Okey, itu di antara maklumat dia. Okey, beberapa perkara. Okey, terus kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, jom kita terus kepada ayat yang ke-7 dan ke-8. InsyaAllah pengisian kita pagi ni sampai ayat 7-8 je. Oh, kita dah 10. Kita dah 10.30, kita 10.30. Okey. Cuma ayat 7 dengan ayat 8 ni saya belum lagi berikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah nanti saya akan berikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon jasa baik kalau ada Quran terjemahan, tengok Quran terjemahan. Okey. Kita pergi ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 ni, dia sebenarnya, dia perkara ni. Sekejap Ayat 7 dan 8. Sebelum saya masuk kepada ayat, tuan-tuan masih ingat lagi gambar ni? Sekejap saya tunjukkan. Okey, tuan-tuan masih ingat lagi perbahasan tentang, ini siri keberapa? Tak silap saya maklumat ni pada siri yang pertama pada siri 3. Kata silap kita pernah membincangkan tentang pembukaan dan penutup surah Kahfi, masih ingat? Okey. Maklumat ni sangat-sangat membantu. Begini. Ayat 7 dan 8 yang kita nak belajar sebentar lagi adalah merupakan ayat yang terletak di bawah pembukaan suratul Kahfi. Maksudnya, pembukaan suratul Kahfi ini, 110 ayat ni, pembukaan dia adalah pada ayat 1 sampai ayat 8. Itu dipanggil pembukaan. Sebab tu kalau belajar Quran, boleh belajar melihat kepada pembuka penutup, pembuka penutup, pembuka dan penutup. Maka pembuka suratul Kahfi ini ada 8 ayat. Maknanya yang sedang kita baca, yang kita dah belajar pada minggu lepas, 2 minggu lepas, sampailah kita nak belajar pada pagi ni sampai ayat 7 dan 8, sebenarnya kita masih lagi duk belajar tentang pembukaan suratul Kahfi. Itu kita kena ambil maklum. Okey. Okey, saya kena pembukaan. Okey. Pembukaan suratul Kahfi ni, walaupun dia pembuka, sebenarnya dia memberikan kita gambaran awal. Suratul Kahfi ni, dia nak cerita pasal apa? Sebab tu penting mendalami pembukaan bagi setiap surah. Okey. Lepas tu cuba tuan-tuan tengok anak panah. Yang anak panah daripada Quran kepada dunia. Okey. Maknanya begini. Ayat 7 dan ayat 8 yang kita akan belajar sebentar nanti, sebenarnya ia bertemakan kepada perihal dunia. Dia cerita tentang perihal dunia. Tetapi ayat 1 sampai 6 ni, dia bertemakan Quran. Topik dia sebenarnya, perkara besarnya cerita pasal Quran. Cerita pasal Quran kan. Kita dah belajar Quran tu turun kepada Rasul. Lepas tu kita dah belajar 2 sifat Quran. Apa dia 2 sifat Quran tu? Saya ingat lagi. Bukan iwaja, dia qayyima. Lepas tu 2 puisi Quran dah belajar. Apa dia? Wa yubashshiral ladzi. Lepas tu wa yunzir kan. Itu cerita pasal Quran. Lepas tu pula ayat yang keempat memperincikan tentang fungsi Al-Quran yang satu memberi peringatan. Betul tak? Lepas tu ayat nombor 5 kita belajar tadi sampai ayat nombor 6, dia masih lagi cerita tentang orang yang menolak Quran ini, tak beriman, Nabi jadi sedih. Itu ayat 6 kita belajar. Maksudnya ayat 1 sampai 6 dia cerita tentang Quran. Itu permulaan dia.
Dia ada sesuatu dekat situ yang Allah nak bagi tahu. Temanya besar pasal Quran. Okey. Kemudian ayat 7 dan 8 Allah bawa tema lain, topik lain, cerita tentang dunia pula. Okay, cerita tentang dunia. Okay, dapatkan maklumat tu dulu. Cerita pasal dunia. Okay. Adakah cerita pasal dunia ini dia tiada kaitan dengan Quran? Okay, itu soalan dia. Lepas tu saya buat anak panah tu. Anak panah tu menunjukkan mula-mula Allah cerita tentang 6 ayat pertama pasal Quran. Kemudian 2 ayat selepasnya cerita tentang dunia. Okey, untuk faham lagi, okey begini. Isu dunia ni macam ni. Tengok dulu ayat, nanti saya kau ulas ayat dia. Kita nak buat munasabah dulu. Tengok. Kalau waktu kita baca dekat ayat nombor 7, okey, kita baca ayat nombor 7, dia ayat nombor 7 ni sebenarnya cerita tentang dunia yang Allah jadikan kepada kita ni sebenarnya adalah ujian. Faham kat situ? Ini ayat 7. Konten, maksudnya maklumat ayat 7 ni cerita tentang hakikat sebenar-benarnya korang semua hidup dekat muka bumi ni adalah untuk lalui ujian je. Untuk Allah uji je. Itu ayat nombor 7. Jelas? Kemudian naik pada ayat nombor 8, masih lagi pasal dunia. Tapi isu pasal dunia tu, ayat nombor 8 ni, dunia yang kamu hidup tu, bumi yang kamu hidup tu, suatu hari nanti bumi itu akan hancur, bumi itu akan lebur, bumi itu dia akan menjadi, bukan ayat ni, ayat nombor 8 ni, Allah kata, bumi itu nanti dia akan jadi tanah yang tandus. Maknanya ayat 8 ni cerita tentang bumi itu akan binasa. Nampak tak topik dia? Ayat 7 cerita tentang kehidupan manusia. Maknanya manusia hidup dekat muka bumi tu. Cerita pasal manusia hidup dekat muka bumi. Bumi ni masih ada. Indah bumi ni. Itu ayat 7. Masuk ayat 8, Allah kata nanti bumi ni dia dah tak jadi indah dah. Dia akan menjadi seperti tanah yang tandus. Sa'idan juruza. Tanah yang tandus. Okey. Daripada 2 ayat tadi tu, daripada 2 ayat tadi tu, kesimpulannya dia pergi nak cerita pasal apa? Nak cerita pasal dunia. Okey, dah dapat dah? Dah faham Dah jelas? Okey. Sekarang, mari kita menghubung kaitkan antara ayat 7 dan 8 pasal dunia dengan ayat 1 dan 6 pasal Quran. Apa perkaitan dia? Siapa boleh berikan komentar? Siapa boleh memberikan maklumat? Kita tetap belajar lagi ayat 7 dan 8, tapi saya dah sebut dia punya isi kandungan dia. Okey, siapa tahu perkaitan dia? Kenapa? Suratul Kahfi. Kenapa? Siapa boleh buat perkaitan dia? Perkaitan dia. Siapa boleh kongsikan? Okey, jap. Saya terbaca dekat dalam chat ni. Okey, tak ada. Tak ada siapa bagi jawapan? Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Cik Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Rahmat. Okey, ayat 7 tu mengatakan kita kata bersenang-lenang di muka bumi lah. Ya. Yang Allah yang beri peluang lah. Okey. Dan jika kita tidak mengamati dengan apa yang telah Allah bagi, jadi dengan ayat 8 Allah akan musnahkan yang dunia lah. Itu kalau kita tidak menghayati apa yang telah Allah berikan. Okey, ada perkaitan. Okey, lagi yang lain? Yang lain ada tak? Allah nak beri gambaran kehidupan bakal kita lalui di dunia dan kemudian. Betul? Okey, betul. Kehidupan bakal kita lalui di dunia dan akhirat. Perkaitan dia dengan Quran. Okey. Dia okey, saya tengok ada tak lagi yang bagi maklumat sebelum saya memberikan gambaran. Semua di bumi diceritakan dalam Quran. Betul, tapi ada lagi perkaitan dia.
Okey, perkaitan dia. Cuba Betul. boleh Ustaz? Boleh. Okey, kalau macam Al-Quran kan sifat dia tu kan kekal. Dia sama. Tak kira waktu bila sekalipun. Tapi dunia ni dia sementara. So berlandaskan Quran kita hidup di dunia. Okey, berlandaskan Quran, kita hidup dekat dunia. Maksudnya, ulas lagi ayat tu, berlandaskan Quran. Maksudnya kehidupan kita di dunia kan sementara. Yang Quran tu dia berkekalan. Maknanya dia sama walaupun zaman sekalipun. Okey, dah dekat dah tu. Okey. So maknanya cara kita nak hidup dekat dunia ni yang sementara ni adalah dengan apa yang Quran cakap, apa yang isi Quran tu, apa yang Allah bagi tahu dalam Quran. Okey. Terima kasih pada Puan Mazia. Mas. Okey, pada Puan Mas. Okey. Itulah di antara perkaitan jawapan semua tadi tu, memang. Kenapa Allah sebut Quran, lepas tu Allah sebut dunia? Nak menunjukkan pada kita bahawasanya, macam Puan Mas kongsi tadi pada hujung ayat tu, kita nak hidup dekat dunia ni, kan? Kita nanti hidup kat dunia ni untuk tempuh ujian. Tapi nak lalui ujian tu, kan, kalau kita nak jawab ujian, kita mesti baca dulu, betul tak? Kita jawab ujian, kita kena baca, kena tahu maklumat sebab nanti kita diuji. Maknanya Allah nak mengkaitkan bahawasanya dunia yang kita nak lalui ini sebagai ujian. Kejap saya kena padam ni, ada orang conteng dekat sini ni. Okey. Maksudnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya untuk lalui dunia yang penuh dengan ujian ni, panduannya, rujukannya adalah Al-Quran. Al-Quran tu dia memang kekal, dunia memang akan binasa, betul. Tetapi kita nak pergi kepada alam yang kekal loh. Semasa hidup dekat dunia, kita nak kena buat bekalan. Nanti nak pergi hidup yang kekal. Tapi nak bawa bekal apa? Macam mana bekal tu? Maka nak tahu bekal apa? Maka ia dijelaskan di dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran itu digunakan untuk kita lalu dunia ni. Dunia ni hanya sementara. Dunia ni tempat ujian. Tapi siapa nak berjaya dalam ujian? Maka rujukannya adalah Al-Quran. Itulah pada ayat yang 1 dan 6. Nampak tak perkaitan dia? Okey. Kalau pula orang tanya, kenapa Allah tak sebut hidup dekat dunia dulu baru sebut Quran? Betul tak? Kalau kita ikut normal proses, patutnya manusia hidup dulu dekat dunia. Maknanya ceritalah pasal dunia dulu sebagai ujian, lepas tu baru cerita pasal Quran. Kalau Quran jadi panduan kan. Tapi kenapa Allah sebut Quran dulu baru sebut dunia? Teknik ni dia sama macam surah Rahman. Kalau kita belajar surah Rahman kan, Allah sebut cipta manusia dulu ke baru Allah sebut Quran? Ke Allah sebut Quran dulu baru Allah sebut mencipta manusia? Kalau kita baca surah Rahman. Surah Rahman, ingat tak surah Rahman? Ar-Rahman. Lepas tu Allamal Quran. Lepas tu Khalaqal Insan. Kan? Jadi, kalau kita baca surah Rahman, contoh, dia sama macam teknik ayat ni juga. Okey. Maknanya, kalau kita baca surah Rahman, Allah Ta'ala kata apa? Nikmat nombor 1 tu diajarkan Quran. Lepas tu cipta manusia. Maknanya cipta manusia ni Allah sebut yang kedua. Allah sebut Quran dulu. Samalah macam teknik Al-Kahfi ni. Allah Ta'ala cerita Quran dulu, 6 ayat pertama, lepas tu baru cerita tentang hidup dekat dunia, manusia hidup dekat dunia ni. Kenapa jadi macam tu? Kan? Menunjukkan bahawasanya dia macam ni, Macam kita kalau kita nak buat satu building, kita nak buat satu bangunan, betul? Kita sebelum bangunan tu siap dibuat, kita perlu ada apa terlebih dahulu? Kita perlu ada apa? Blueprint Ustaz.
Kita perlu ada blueprint, kita perlu ada layout, kita perlu ada dia punya design kan. The plan. So plan tu. Sebenarnya yang blueprint tadi tu, yang layout yang kita nak buat bangunan tu, yang arkitek buat tu kan. Yang arkitek dok buat tu, bangunan tak siap lagi, tak ada lagi. Tapi blueprint tu dah ada. Dia punya layout tu dah ada. Maknanya kau tak boleh nak buat bangunan tu kalau kau tak ada layout itu. Maknanya kau nak hidup dekat dunia ni, kau nak tempuh dunia ni, kau takkan boleh lalui dunia ini kalau kau tidak ada panduannya. Sebab tu Allah sebut Quran dulu. Baru Allah sebut tentang dunia, manusia hidup dekat dunia. Nak menunjukkan bahawasanya Quran itu memang Allah turunkan kepada abdihi, kepada hambanya. Kan, yang tidak bengkok, yang dia lurus tadi, memang digunakan untuk manusia hidup dekat dunia tu. Tetapi adakah kita selama ni hidup kita tu rujukannya, panduannya itu adalah Quran. Di situ yang Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita. Okay, nampak tak perkaitan dia? Di situlah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada pandangan lain mungkin boleh dikongsikan. Sebab itu kalau kita nak faham Quran, kena selalu membuat hubung kait di antara ayat dengan ayat. Kalau yang macam ni, kalau yang macam ni kita gabungkan ayat 1 dengan 6 dengan 7, 8, kita mengkaitkan sudut tadi tu kan. Maknanya ini dipanggil apa? Ini dipanggil maqati'. Maqati' maksudnya kelompok-kelompok ayat. Dia kadang-kadang satu ayat ada kaitan dengan ayat yang lain. Macam ayat sebelum, selepas tu dia memang ada perkaitan ayat dengan ayat. Tetapi kadang-kadang Quran ni dia ada, kita boleh kaitkan dari sudut kumpulan ayat dengan kumpulan ayat. Dia macam tu. Macam 6 ayat pertama, kumpulan grup 6 ayat pertama ni dia ada kaitan dengan 2 ayat 7 dan 8. Dia dipanggil maqati', dia panggil maqta', dia panggil kelompok ayat dia ada kaitan dia. Jadi kalau kita gabungkan, sebenarnya dia bukan isu lain. Dia masih lagi mempunyai perkaitan dia. Okay, nampak perkaitan dia? 6, 7 dan 8. Walaupun kita tak belajar lagi, tapi kita dah nampak dah. Rupanya suratul Kahfi ni, selama ni yang kita duk baca tiap-tiap malam Jumaat, pagi Jumaat, sebenarnya nak cari apa? Apa sebenarnya kita baca? Kita duk ingat, duk baca ni untuk elak pada Dajjal. Betul lah, itu kelebihan dia. Tetapi takkan baca je untuk dapat lindung pada Dajjal. Tapi kalau yang dibaca itu tidak diamalkan, tidak dijadikan panduan, kita bimbang, kita baca, Tuhan kata buat A, kita buat B. Kita bimbang, kita baca, Tuhan kata buat B, kita pergi buat A. Sebab apa? Sebab kita baca aja. Macam mana Quran tu boleh lindung kita daripada Dajjal? Jelas tak? Faham tak maksudnya? Jadi dekat sini, kita dah dapat sudut betul. Kenapa kita kena faham Quran? Maksudnya kita baca Al-Kahfi ni sebenarnya kita nak dapatkan lagi maklumat tentang sebenarnya pasal Quran. Sebenarnya isunya besarnya adalah pasal Al-Quran. Okey, selesai? Jelas ya? Okey, jadi perlu lagi ke kita teruskan kepada ayat 7 dan 8 ni? Sebab waktu pun dah nak masuk hujung dah. Jazakallah. Alright. Okey. Dah faham ayat 7 dan 8 perkaitan dia? Okey, jadi saya mungkin kita tak masuklah kod ayat 7 dan 8, lagipun nota tak ada kan, sian kat tuan-tuan perempuan nota tak ada. Okey, sebenarnya tak susah pun, ayat 7 dan 8 ni sangat senang, tapi waktu pun dah masuk kepada penghujung, jadi saya tak ulaslah kod ayat 7 dan 8 ni. Tapi saya dah sebut sedikit sebanyak maklumat ayat 7 dengan ayat nombor 8. Okey. Okey ya. Jadi kejap ya. Okey. Okey. Jadi nanti balik insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk ayat nombor 7 dengan ayat nombor 8. Lepas tu kita terus masuk kepada kisah Ashabul Al-Kahfi. InsyaAllah nanti kita masuk kisah Ashabul Kahfi untuk
pembukaan suratul kahfi. Ayat tentang Ashabul Al-Kahfi. Kita mantapkan dulu pembukaan surah Al-Kahfi sebelum kita masuk kepada kisah Ashabul Kahfi. Saya bimbang ada setengah-setengah, mungkin ada di kalangan kita yang dia terus nak pergi kepada suratul Kahfi, dia terus nak pergi cerita Ashabul Kahfi. Tapi dia terlupa untuk dia kukuhkan dulu 8 ayat yang menjadi pembukaan kepada suratul Kahfi. Ashabul Kahfi itu sebenarnya adalah contoh manusia yang melalui ujian hidup. Sebab tu 4 kisah tu semua sesi ujian. Sebenarnya besarnya kita dah tahu dah, hidup ni sebenarnya adalah untuk ujian, untuk diuji oleh Allah. Contoh manusia yang pernah lalui ujian tersebut dan dia telah berjaya. Siapa dia? 7 pemuda gua. Jelas tak? Ada orang diuji dengan kekayaan tapi dia gagal. Kisah seorang yang ada 2 kebun anggur. Nampak tak perkaitan dia? Betapa pentingnya memahami pembukaan suratul Kahfi. Macam mana Ashabul Kahfi tu? Contohnya kalau kita jadi Ashabul Kahfi, kita nanti akan diuji dengan keimanan. Macam mana kita nak kuatkan keimanan kita? Sumbernya Quran. Macam tu. Okey. Jelas ya? InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan. Pada kelak akan datang, ayat 7, ayat 8. Lepas tu baru kita masuk kepada kisah Ashabul Kahfi. Okey, saya buka 1 atau 2 soalan sebelum kita tangguhkan. Ada pertanyaan? Ada mana-mana pertanyaan? Tak ada pertanyaan. Saya tengok dekat ni sekejap ya, dekat FB ada tak? Masya Allah. Terima kasih pada rakan-rakan di FB yang suka menulis semula apa yang kita telah kongsikan. Jazakumullahu khairan katsira. Suara saya terputus-putus ke? Okey. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz tanya sikit, just tanya je lah. Jadi ni kan macam tadi hubung kait Quran dengan dunia, kan Quran tu panduan untuk kehidupan kita kat dunia. Jadi dengan apa situasi yang kita lalui sekarang, sebenarnya semuanya ada dalam Quran, betul? Iya. So kita kena cuma gali je lah, cari apa sebenarnya. Ya. Sebab itu awal-awal kita baca dalam Al-Baqarah, Allah Ta'ala bagi tahu apa? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya kalau kita ni hidup dekat muka bumi ni adalah untuk jadi orang yang bertakwa. Maka petunjuk dia apa? Panduan dia apa? Adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itulah telah memberikan kita panduannya. Memang tugas dia maklumat dia pada Quran lah. Dia Quran ni dia umpama manual lah, macam kita kan. Nak buat apa sesuatu kita akan baca manual kan. Kita akan rujuk macam mana nak pasang barang ni, ada manual dia, betul tak? Macam mana nak macam itulah dia sebenarnya. Al-Quran tu dia memang bawa kita untuk ke akhirat lah. Nak hidup dekat dunia ni, apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat, Quran cerita. Tetapi bukanlah bermakna semua maklumat itu ada dalam Quran. Quran ni dia hanya memaparkan perkara-perkara yang dasar. Maka kalau nak tahu perincian, kena merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata kena solat. Tuhan kata Allah Taala kata Allah kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Contoh, Quran kata sesungguhnya solat ni telah diwajibkan untuk dilakukan. Contoh kan. Tapi kita tak tahu solat apa.
berapa solat, macam mana nak kena solat, kena rujuk hadis. Quran hanya cakap solat telah diwajibkan kamu kena buat. Tapi solat apa, bagaimana nak buat, itu kita kena rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Tuhan kata, Allah kata kalau nak hidup kat muka bumi ni, jangan ambil riba. Allah kata wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah kata dihalalkan kamu berjual beli, diharamkan riba. Tapi kita tak tahu riba tu macam mana, berapa jenis riba. Maka kena rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak Quran tu dia bagi panduan dekat mana? Contohnya contohnya Quran kata apa? Okey, Quran kata tunaikanlah zakat. Kan? Tapi kalau kita baca dekat Quran tu tak banyak maklumat cerita pasal zakat, kan? So zakat tu macam mana nak keluar, berapa nak keluar? Maka kita kena rujuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul Ustaz. Okay. Saya pun baru nak cakap Ustaz, walaupun kita mengatakan Quran itu adalah seolah manual of our life, tetapi dia perlu juga dengan hadis-hadis. Dan tanpa bimbingan ustaz-ustaz, kita tak pandai juga atau Ustaz nak cari sendiri connection of from the Quran and the hadis. So kita perlukan ustaz-ustaz untuk membimbing kita which hadis. Betul tak Ustaz? Kalau kita belajar sudah memang boleh Ustaz, mesti ada bimbingan juga daripada tenaga-tenaga pengajar, ya Ustaz? To get the correct hadis. And then hadis pun Ustaz, tak semua pula hadis tu yang sahih kan? Hadis maudhu ke, hadis lah macam tu lah. Jadi memang perlu bimbingan juga daripada ustaz-ustaz semua lah. Itu saja Ustaz, terima kasih. Okay, sama-sama atas ulasan Kak Mazidah kan. Okay. Ya Ustaz, ya. Okay. Ada apa-apa lagi komentar sebelum kita tamatkan, sebelum kita tangguhkan pengisian kita? InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan. Jam yang sama. InsyaAllah pada ayat 7. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cik Zainal. Ya, saya nak tanya sikit lah Ustaz. Macam kadang-kadang ni kita ada kitab-kitab yang kita baca. Contohnya macam Fi Zilalil Quran. Okey, Ibnu Katsir. Okey, kita baca buku tu. Saya nak kaitkan dengan statement Puan dengan Kak Mazidah tadi. Berkenaan dengan guru yang mursyid. Macam ustaz ni lah contohnya, kan? So kadang-kadang bila kita baca Fi Zilalil Quran tu, adakah dia, kalau kita tidak ada guru pada waktu itu, kita baca buku tu, kadang-kadang saya terfikir juga bila dalam Fi Zilalil Quran ni kan dia ada setiap surah tu ada dia punya pencerahan. Tu setiap ayat. Adakah itu dikuatiri kalau kita tidak ada guru pada waktu itu akan menjuruskan kita kepada surah Yunus tadi tu, iaitu tafsiran sendiri yang membahayakan tu. Okey. Dia kalau kita ada rujukan macam tafsir Fi Zilalil Quran tu pun boleh juga kita jadikan manfaat. Tafsir Fi Zilalil Quran dia merupakan di antara tafsir yang bentuknya adalah bentuknya dia macam ni. Dia dalam bidang tafsir dia ada metod jenis tafsir. Ada tafsir yang dia berpandukan kepada ayat Quran, berpandukan pada hadis, dia berpandukan kepada pendapat-pendapat tabi'in, itu dia panggil tafsir bil ma'thur, macam Ibnu Katsir contoh. Tapi yang Syed Qutb ni dia lebih birra'yi, secara pandangan daripada penulis itu, daripada Syed Qutb. Tetapi Syed Qutb ni kalau kita baca tafsir dia pun sebenarnya boleh kita jadikan juga sebagai rujukan. Syed Qutb ni juga dia besar, dia punya manfaat dia pada tafsiran ayat. Boleh baca. Okey, boleh. Syed Qutb juga dia diiktiraf dalam rujukan dalam banyak-banyak pentafsiran kitab-kitab tafsir. Cuma kadang-kadang ayat dia berat sikitlah. Ya Ustaz. Ayat dia berat untuk kita faham. Jadi cara dia baca banyak kali. Tapi kalau kita tak faham juga, kita tanya Ustaz lah kan. Boleh. Kalau kita tak faham juga, maybe kita boleh rujuk dalam tafsir-tafsir lain. Ya, insya-Allah. Hatta kan saya sendiri pun kalau baca satu tafsir ni saya tak jelas ayat tu. Sebab ulama-ulama yang klasik, ulama-ulama yang dulu ni kadang-kadang cara dia terang,
dia tak terang dari sudut yang tersurat. Yang tersirat dia tak terang. Ya, Tapi betul. tapi ada yang ulama yang datang kemudian contemporary, dia bawa contoh yang terkini. Contohnya betul. macam Tafsir Al-Azhar boleh juga guna. Ya. Tafsir Al-Azhar boleh manfaat, Buya Hamka boleh manfaat, Tafsir Misbah boleh guna. Tafsir Fizilal tu dia dah ada terjemahan dah. Kan Melayu kan. Betul. Okey. Boleh manfaat insya-Allah Encik Zainal. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada soalan lain? Okey, tak ada. Saya minta maaf banyak-banyak jika ada kekurangan, kelemahan sepanjang saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalau saya ada tersalah maklumat, tolong betulkan ya. Kerana kita manusia tak lari daripada kesalahan dan kesilapan. Okey, tambah-tambah lagi dalam menyampaikan ayat-ayat Allah. Takut tersalah. Okey, jadi kalau siapa-siapa di kalangan yang mengetahui akan kesalahan, tolong maklumkan. Boleh PM saya sendiri, boleh telefon dan sebagainya untuk saya membuat pembetulan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.